أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi kita nikmat iman dan Islam, masih lagi kita diberi nikmat nyawa dan nafas, masih lagi kita diberi nikmat kesihatan yang baik, yang mudah-mudahan kita sentiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih lagi kita diberi peluang dan ruang untuk sama-sama kita menuntut ilmu, yang kita harapkan dengan majlis ilmu ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabak COVID-19 ini dan memberikan kita kehidupan seperti sedia kala insya-Allah. Jadi sidang jemaah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita bersiaran daripada UAS Tube dengan kerjasama UAS Tube. Mungkin nanti sahabat-sahabat sidang penonton boleh singgah ke page UAS Tube untuk sama-sama kita follow dan like, insya-Allah. Mudah-mudahan segala perkongsian ilmu di dalam kita panggil media masa tersebut mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita meneruskan tajuk kuliah kita pada maghrib ini, iaitu berkenaan dengan vaksin hati. Apa itu vaksin hati? Insya-Allah kita akan bicarakan sebentar lagi. Jadi sama-sama kita mulakan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah taala memberi kepada kita kefahaman, kekuatan dan istiqamah dalam kita beramal dengan ilmu ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه اللهم آمين. اللهم رزقنا هداية للصواب وصدقا في القول وإخلاصا في النيات والأعمال. Jadi pertamanya sama-sama kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan berkenaan dengan hati. Jadi bila kita kata hati ini satu perkara yang besar dalam kehidupan kita. Bahkan hari ini selalu kita dengar hati-hati. Berhati-hati di jalan raya, kan, berhati-hati keluar daripada rumah, dan berbagai-bagai perkara semuanya dalam dunia ni berkaitnya dengan hati. Jadi insya-Allah malam ni bagaimana kita nak vaksin hati kita. Jadi apa itu sebenarnya tujuan kita kuliah maghrib ini, menerangkan tentang pentingnya vaksin hati. InsyaAllah nanti kita akan huraikan. Jadi kita kembali kepada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Allah Taala bertanya kepada kita, alam ya'ni lil ladzina amanu, belum tibakah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, iaitu untuk mereka khusyuk hati. Li dzikrillah, mengingat ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ,
dan ya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kebenaran kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan kita orang-orang yang beriman janganlah pula jadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab min qablu, sebelum daripada kamu, fatala alaihimul amad, maka mereka ya panjang angan-angan mereka itu melalui masa yang panjang, ya, faqasat qulubuhum, sehingga keras hati mereka, wa katsirum minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka itu menjadi fasik, yakni derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat tadi dalam surah Al-Hadid ayat ke-16, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, bila lagi kita nak khusyuk beribadah kepada Allah? Ya, belum tibakah masanya bagi orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk belajar mengkhusyukkan hati. Maksud mengkhusyukkan hati itu untuk menundukkan hati kita dalam ibadah, benar-benar tunduk kepada Allah. Sebab itu bila kata-kata khusyuk ni maknanya hati yang tunduk kepada Allah. Bila kita ibadah, kita solat, kita baca Quran, wajilat qulubuhum, maka bergetar hati mereka. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga berkaitan dengan hati ini, baginda Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis. Hadis ini masyhur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadis daripada Sayyidina Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ya, apa kata beliau? Qala, ya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan, ya, ketahuilah bahawa di dalam jasad kita ini sesungguhnya ada mudghah. Apa mudghah ni? Segetul daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila baik daging itu maka baiklah badan kita, jasad kita seluruhnya. Wa idza fasadat, dan apabila rosak daging itu, fasadal jasadu kulluh, maka akan rosaklah seluruh jasadnya. Ala, ketahuilah, wahiyal qalb, bahawa daging mudghah itu adalah al-qalbu, ya, itulah hati. Jadi hati ini, ya, ulama berbeza-beza pendapat, cuma saya nak kongsi dengan tuan-tuan perkara yang kita nak ubati, yang kita nak vaksin ini adalah berkenaan dalaman kita, iaitu hati. Jadi maudhu' ataupun tajuk yang kita nak fokus, ya, bagaimana kita nak merawat hati kita ini. Apakah jenis-jenis hati kita ini? Ya, kita tak kenal hati kita, macam mana kita nak rawat? Macam seorang doktor lah, bila mana dia nak merawat pesakit dia, dia mesti tahu pesakit dia tu sakit apa. Dia tak boleh cucuk je. Dia tak boleh bagi ubat-ubat seperti mana orang-orang lain. Jadi seorang doktor mesti mengetahui apakah penyakit pesakitnya, maka diberikan ubat yang sesuai. Begitu nanti insya-Allah kita akan terangkan berkenaan dengan hati kita. Ya, apa jenis hati kita ni dan apakah ubat yang sesuai untuk hati kita. Oleh kerana pada hari ini kita banyak mengambil ubat mengikut selera kita tanpa mengikut selera doktor, ya, maka macam-macamlah terjadi bila mana kita salah makan ubat. Begitu juga dengan hati kita. Bila kita salah memberi ubat kepada hati, kita rasa ubat, kita rasa amalan inilah yang sesuai untuk kita dan sebagainya, maka akhirnya kita tidak menjadi istiqamah dalam menjaga hati. Baik. Hati menurut Imam Ghazali rahimahullah ada dua benda, ada dua maksud. Pertama, hati itu dipanggil sebagai huwal lahmu as-sanubari, iaitu hati sanubari. Maksudnya hati yang ada dalam dada kita ni, ada dalam batang tubuh jasad kita ni, ini dipanggil hati sanubari. Itu hatilah, kalau kita belah dada kita, nampaklah hati itu seketul, ya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan makna yang kedua, hati itu adalah huwa latifatun, suatu yang halus, ya, rabbaniyatun, yang mana hati itu ada sifat ketundukan, pengabdian kepada Allah. Dipanggil rabbaniyah, ya. Maknanya ada sifat ubudiyah dia kepada Allah. Ruhaniyah, yang bersifat ruh, ya. Jadi
hati yang kita kata bersifat latif tadi, latifah, ada sifat rabbaniyahnya, ada sifat ruhaniyahnya, itu juga ada hubungan, ada ta'alluq dengan jasad kita. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, yang kita nak vaksin malam ini, yang kita nak bicara ini adalah apa dia? Adalah hati yang bersifat roh tadi. Roh kita. Ataupun dipanggil haqiqatul insan. Hakikat insan itu. Itulah perkara, itulah sebenarnya perkara yang perlu kita ubati. Ya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa penting sangat Ustaz untuk kita pelihara, untuk kita vaksin hati kita ini? Ya, pertama, bila kata vaksin ni adalah satu usaha kita merawat dalaman kita. Macam hari ni lah kita ambil vaksin 1 dos, 2 dos, mungkin akan datang 3 dos, 4 dos, kita tak tahu, mengikut kepada keperluan. Ya. Kerana kita nak menjaga dalaman kita, antibody kita. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, begitu jugalah kita, ketika mana kita nak rawat hati kita ini, ya, maka tujuan kita vaksin hati ini adalah kita merawat hati kita, merawat dalaman kita. Penting sangat merawat dalaman, sangat penting. Ya, lebih-lebih lagi kita di zaman pandemik ini, yang dalaman kita pada hari ini mungkin bahasa orang muda-muda kata apa, jiwa kacau. Jiwa tak tenteram Ustaz, ya, rasa tak puas hati, rasa kadang-kadang kurang bersyukur kepada Allah, rasa tidak sabar, rasa kurang puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala dah beri pada saat ini. Jadi perkara ini yang kita nak rawat. Jadi pentingnya hati itu sehingga disebut dalam hadis Nabi SAW. Hadis ni riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, baginda Nabi SAW bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala tidak melihat kepada suwarikum, luaran kamu, gambaran kamu ni. Ya. Wa amwalikum, dan Allah tidak melihat kepada harta-harta kamu. Walakin, akan tetapi, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat kepada hati-hati kamu dan amal kamu. Maknanya amal hati kita ini Allah Ta'ala lihat. Bila kita beramal, adakah benar-benar ikhlas? Bila Allah uji, adakah benar-benar sabar dan rida? Yang inilah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itulah ulama mengatakan, ya, tanda Allah rida kepada kita adalah kita pun rida dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Hari ini kita diuji dengan berbagai ujian. Kesusahan, kemiskinan, kematian. Ya, tidak lain dan tidak bukan, itu sebagai suatu ujian mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah tentu pasti pada hari ini kita diuji, ya, tidak sehebat ujian para nabi dan rasul, seperti mana yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ya, walanabluwannakum bisyai', ya, pasti kamu akan diuji bisyai', dengan sesuatu, maksudnya sedikit, ya, minal khauf, daripada ketakutan, wal ju' daripada kelaparan, wa naqsin daripada kekurangan, wa naqsin minal amwal, kurang harta, wal anfusi wath thamarat, dan juga diuji dengan apa? Dengan kematian dan sebagainya, dan juga kekurangan dalam harta benda, ya, rezeki kita. Maka itu merupakan ujian yang pada hari ini menguji kita. Jadi, ya, terkadang hati kita ni seperti mana kita sebut tadi, kurang bersyukur pada Allah. Terkadang hati kita ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, susah untuk kembali kepada Allah. Ada rasa tidak sabar, ada rasa marah. Baik. Jadi kita nak lihat, dalam kita nak vaksin hati kita ni, ya, apakah jenis ataupun sifat hati yang mesti kita kenal. Jadi dalam Al-Quran ni ada berbagai jenis hati yang Allah Ta'ala sebutkan. Contohnya seperti qalbul mu'min, hati yang beriman, qalbul mutmain, hati yang tenang, qalbul munib, hati yang bertaubat kembali kepada Allah, qalbus salim, hati yang tenang. Dan juga, ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hati yang Allah Ta'ala sebut ada juga hati yang negatif. Tadi hati-hati yang positif. Contohnya dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, afala yatadabbaruna al-Quran. Adakah kamu tidak menghayati ataupun mentadabbur isi Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Ataupun dalam hati kamu itu aqfaluha, terkunci. Jadi ulama kata
Ini satu istilah dipanggil al-qalbul muqfil. Ya, iaitu hati yang terkunci. Ataupun ada hati yang dipanggil qalbul qasi, hati yang keras. Hati keras. Jadi Allah Taala juga sebut dalam Quran, fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Maka binasa, maka celakalah orang yang hatinya keras daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik. Ada juga disebut qalbullahi, hati yang apa? Hati yang lalai. Secara ringkasnya jenis hati ni, kita nak bahagi jenis hati ni kepada dua. Jenis hati ni kepada dua. Barulah nanti kita akan bagi vaksinnya, ubatnya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan tentang apa dia? Tentang qalbul mukmin, hati orang yang beriman. Hati orang yang beriman. Maksud hati orang yang beriman ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kebahagiaan yang berkekalan dan juga dihiasi iman di mata hatinya. Itu dipanggil qalbul mukmin, hati orang yang beriman, orang yang yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hati orang yang beriman itu antara ciri-cirinya Allah Taala sebut alladzina amanu, dan mereka itu beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan dalam hati mereka itu apa dia? Ketenangan. Jadi syarat nak tenang mesti kena iman dulu. Alladzina amanu, dan mereka yang beriman, wa tatma'innu, dan juga Allah Taala bagi ketenangan, qulubuhum, dengan hati-hati mereka itu ada syarat dia untuk tenang apa dia? Bi zikrillah, dengan mengingati Allah. Nampak tak? Kita tahu hati kita ni hati yang macam mana, maka Allah Taala bagi dia punya ubat dia. Bagi dia punya vaksin dia, apa dia? Bi zikrillah, iaitu dengan ingat kepada Allah. Ala, ketahuilah, kata Allah Ta'ala, bizikrillah, hanya dengan ingat kepada Allah, tatma'innul qulub, maka ia akan menenangkan hati. Jadi sahabat-sahabat sinar penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu jenis hati yang pertama, hati mukmin. Dia ada sifat qalbul mutmain, hati yang tenang. Ada dalamnya qalbul munib, hati yang bertaubat kepada Allah. Jadi kita nak kepada hati ini. Saya sebut dulu hati-hati yang bagus ni supaya kita dapat jadikan nanti sebagai ikutan dan contoh. Setelah mana kita vaksin dengan apa? Zikrullah, dengan zikir kepada Allah. Baik. Kalau kita tengok tu jenis-jenis hati. Pertama, hati yang mukmin. Dalam hati mukmin tu ada hati yang tenang, qalbul munib, hati yang bertaubat, Kemudian ada qalbus salim, iaitu hati yang bersih dan selamat. Kita nak bawa balik kepada Allah ni. Jenis hati yang begini nak bawa balik kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yang mana pada hari itu la yanfa', tidak ada manfaat lagi. Mal, harta, wala banun, dan juga anak-anak. Illa, kecuali man atallaha, yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang apa? Yang salim. Kita nak hati salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Ini jenis hati yang Allah Ta'ala beri pada orang yang beriman kepada Allah, qalbul mu'min. Dan juga ciri hati yang beriman kepada Allah, iaitu al-qalbul khaiful wajil. Al-qalbu, hati, al-khaif, yang takut, al-wajil, yang gementar. Ini Allah Ta'ala sebut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Anfal ayat 2. Innama, sesungguhnya, innamal mu'minuna alladhi, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Bergetar, jiwanya bergetar. Kerana apa? Kerana disebut nama Allah, ataupun melihat kebesaran Allah, ataupun membaca ayat-ayat Allah. Kita tengok pada hari ini ramai sahabat-sahabat kita yang dijemput oleh Allah lebih awal daripada kita. Tidak bergetar ke hati kita? Itu semua kebesaran Allah Ta'ala. Sekiranya ada, maka hati kita rasa insaf, maka dia pergi kepada qalbul munib, hati yang bertaubat kepada Allah. Wajilat qulubuhum, bila disebut nama Allah, bergetar jiwa-jiwa, hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim, bila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka bertambahlah
Bertambah apa? Bertambahlah keimanan. Kita tengok kematian yang berlaku hari ni, tambahlah keimanan kita. Itulah tahap hati kita. Saya rasa hati saya biasa, Ustaz. Hari-hari tengok orang meninggal kat hospital. Mungkin kerja dia frontliner, ataupun mungkin kerja dia menguruskan jenazah, ya, ataupun memang hati dia keras, sehingga melihat perkara-perkara yang sepatutnya kita boleh insaf, maka dia rasa biasa. Maka hati-hati seperti itu perlu dirawat. Baik, itu jenis hati-hati yang baik kita sebut tadi. Qalbul mu'min, qalbul mutmain, hati yang tenang. Qalbul munib, hati yang bertaubat, ya. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qalbun salim, hati yang baik, hati yang selamat. Kemudian kita nak pergi kepada hati yang kedua, iaitu jenis hati yang apa? Sifat jenis hati yang kita semua ada lah. Kita semua ada. Maknanya hati kita ni bukan bersih 100%. Ya. Terkadang ada penyakit-penyakit ini yang mesti kita rawat dengan dia. Baik. Pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dah sebut tadi, iaitu dipanggil sebagai qulubul qasiyah, hati yang keras. Maka hati yang keras ini Allah memberi ancaman. Ya, fawailul lil qasiyati qulubuhum bi dzikrillah. Maka binasa, celakalah bagi hati mereka yang keras, ya, mengingat Tuhan mereka, ya, min dzikrillah, mengingati Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Ini lebih-lebih lagi kepada hati orang-orang kafir, orang yang tidak menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kedua, dalam hati yang keras ini ataupun hati, sifat hati yang kedua ini termasuk juga qalbul muqfil, hati yang apa? Yang terkunci. Ya. Sebab itu dalam kita memahami sesuatu, sebenarnya yang faham bukan otak kita, yang faham tu hati kita. Ya. Jadi ilmu yang kita ada itu dicerna dengan baik, ya, sehingga diterima dengan hati, maka itulah kefahaman. Ada juga hati yang disebut sebagai hati yang ron, ya, qulubur ron, hati yang tertutup dengan dosa. Inilah hati-hati kita, yang mesti kita apa? Yang mesti kita rawat. Ini Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, ya, kalla bal, sesekali tidak, ya, bahkan apa dia? Rana ala qulubihim, dalam hati mereka itu ditutupi dengan dosa-dosa, maka anu yaksibun, dengan apa yang mereka usahakan. Ada juga hati yang disebut sebagai qalbul makhtum, hati yang tertutup. Ni sangat bahaya, tuan-tuan, ya. Hati yang tertutup, ya, kerana bila hati tertutup ni susah nak menerima kebenaran. Susah nak menerima kebenaran. Dan juga yang secara ringkasnya yang terakhir, jenis hati yang buruk ini dipanggil sebagai qalbul murtab. Qalbul murtab maknanya hati orang yang lalai, ataupun qalbul ghafil, hati orang yang ghafil, ghaflah, lalai. Baik, jadi dua jenis hati ni, kita tengok kita hati yang mana. Ya, saya sebut tadi, yang pertama jenis hati yang baik. Yang kedua jenis-jenis hati yang tak berapa baik. Yang tak berapa baik itu kita lah. Jadi kita nak kepada hati yang baik. Baik Ustaz, apakah vaksin nak bagi kat hati ni? Kita dah sebut tadi, bila kita kenal hati kita hati yang bagaimana, maka barulah kita ikut ubat dia. Sebab tu dalam vaksin pun dia ada macam-macam nama. Ada nama Pfizer, kan? Ada nama Sinovac, ada nama macam-macam lagi lah. Ya. Jadi semuanya untuk satu tujuan, untuk merawat dalaman kita dan meningkatkan imunisasi. Begitu juga dengan hati. Bila kita letak vaksin yang betul, ubat yang betul merawat hati, ya, maka hati akan menjadi kuat. Hati akan menjadi kuat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah cukup sekadar kita vaksin hati kita? Ya. Kita nak vaksin nanti, ya, hati kita, iaitu kita nak vaksin dengan apa? Dengan zikir. Kita nak vaksin dengan zikir. Zikir ni umpama ubat. Sebab itu tadi di awal tadi kita dah sebutkan, ya, iaitu hati yang tenang, ya, adalah hati yang bizikrillah, mengingati Allah. Jadi
sama konsepnya dengan kita vaksin pada zahir kita ni. Kita vaksin ni untuk menenangkan hati kita daripada kena penyakit COVID sebagai contoh. Jadi begitu juga dengan hati. Bila mana kita suntik dengan zikrullah, dengan zikir-zikir yang tepat, zikir-zikir yang boleh meningkatkan kerohanian kita, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan menguatkan hati. Jadi tidak sekadar kita vaksin hati kita saja, bahkan kita kena jaga zahir kita. Macam juga pada hari ini, walaupun kita telah divaksin, kita kena jaga SOP. Kita kena ada 3 kan, kena basuh tangan, kena pakai face mask, kita kena jaga penjarakan sosial. Jadi zahir kena jaga juga. Maksud zahir ni akhlak kita. Kita dah berzikir ni, tapi luaran kita tak jaga. Kita dah disuntik vaksin, tapi kita tak jaga SOP. Itu sebagai contoh. Jadi penting, bila kita dah vaksin hati kita, maka ada SOP yang perlu kita ikut. Ada perkara yang mesti kita ikut dari segi luaran kita. Contohnya kita basuh tangan, segi vaksin lah, segi SOP pada hari ini, kita basuh tangan tu untuk apa? Untuk menjaga kebersihan. Jadi dari segi luaran kita, untuk kita menjaga hati, maka kita mesti hiasi akhlak kita dengan akhlak sifat-sifat yang mahmudah. Sifat-sifat mahmudah. Jadi sifat mahmudah inilah yang akan memelihara kekuatan zikir di dalam hati tadi. Cakapnya nampak mudah, tapi nak buatnya belum tentu kita dapat menyempurnakannya. Sebab nak menyempurnakan akhlak ini tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kita mengikuti guru-guru kita, orang-orang soleh yang bersambung kepada Nabi SAW. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zahir tadi, kita kata kita basuh tangan kan hari ni. Kita cuci tangan dengan sanitizer untuk jaga kebersihan. Begitu juga akhlak kita. Luar kita kena jaga, kena hiasi dengan benda-benda yang baik. Kemudian kita pakai face mask kan, kita tengok kita pakai face mask untuk apa? Melindungi virus masuk daripada apa? Daripada luar, supaya kita tidak dijangkiti wabak. Begitu juga dengan akhlak kita, akhlak zahir kita ni, iaitu kita kena apa? Kita nak bagi diri kita ataupun hati kita ni ada pelindung, maka tidak lain dan tidak bukan, ulama mengatakan pertama kita mesti lindung diri kita dengan ilmu. Nak jaga hati ni, face mask hati ni adalah ilmu. Bila ada ilmu, maka insya-Allah hati akan terjaga. Adakah sekadar ilmu dan amal. Kita ada ilmu dan kita amal ilmu itu, insya-Allah dia akan menguatkan lagi apa yang telah kita suntik dalam hati kita tadi, iaitu zikrullah. Kalau kita berzikir, kita tidak jaga akhlak kita berzikir, kita tidak menuntut ilmu, kita tidak beramal dengan ilmu yang kita belajar, maka itulah yang menyebabkan kita tidak mudah istiqamah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akhlak zahir kita. Macam mana SOP yang hari ni kerajaan buat, kita ambil lah iktibar daripada itu. Pakai face mask kan. Maknanya kita nak shield, kita nak jaga diri kita, nak jaga hati kita, maka mesti ada pendinding dia yang kita tidak nampak, iaitu apa dia? Ilmu dan amal. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kalau kita tengok hari ni penjarakan sosial kan, kita tengok hati kita pun macam itu juga. Bila kata penjarakan sosial, hati kita ni bukanlah maksudnya jangan kita jumpa orang, tidak. Tetapi dari segi istilah orang yang nak mendekatkan diri pada Allah, maka kita kena cari orang yang boleh mengingatkan kita kepada Allah. Jadi kita walaupun berjauhan pada hari ini, tetapi Allah Ta'ala bagi izin kepada kita untuk belajar secara maya, belajar secara online. Maka carilah kuliah ataupun pengajian-pengajian yang menambahkan ilmu dan ketakutan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni kita sebut semata-mata untuk menjaga hati. Senang ceritanya, cari berkawanlah dengan sahabat-sahabat yang baik yang membawa kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok, kalau orang yang hari ni orang yang kena positif COVID contoh, kita akan kuarantinkan dia. Kenapa? Kita takut dia berjangkit dengan kita. Begitu juga dengan sifat kita. Kalau kita bergaul dengan orang yang kurang baik, maka hati kita akan mudah terkesan. Selalu tuan guru kami, Syekh Rahimuddin Hafizahullah, memberikan contoh yang sangat mudah untuk kita faham. Tuan-tuan pergi jumpa dengan orang yang
tuan-tuan bergaduh, contoh dia berbalah, ya. Bila orang tu marah pada tuan-tuan, apa tindakan tuan-tuan? Mesti kita akan marah. Sebab apa? Dia transfer, dia pindahkan sifat ataupun aura negatif tadi kepada kita. Maka kita pun akan jadi mudah marah. Jadi dalam teknik kita vaksin hati kita tadi, kita kena jaga. Kita kena jaga. Maksudnya dari segi kita nak menjaga istiqamah, ketenangan, redha dan sebagainya, maka cari orang yang sama nak cari macam kita. Duduk di dalam satu lingkungan bi'ah solehah untuk kita menjaga hati. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nak bicara tentang apakah ubat bagi hati kita tadi ataupun vaksin tadi. Pertamanya adalah ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, iaitu dengan kita berzikir kepada Allah akan menenangkan hati. Zikir apa kita nak zikir ni? Pertama kita kena cari dulu dia punya zikir yang dipanggil zikir tauhid. Zikir tauhid ataupun zikir syahadah, iaitu kita mengamalkan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah ini kita usahakan beramal mengikut kemampuan kita. Zikir ni ada dua. Pertama, zikir untuk merawat hati. Yang kedua, zikir untuk meningkatkan kerohanian kita. Bila nak merawat hati ni, maka zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi SAW itu yang paling mudah untuk kita amal. Itu dipanggil zikir awam, zikir yang umum untuk kita amalkan, seperti kalimah la ilaha illallah. Maka jangan kita tinggal la ilaha illallah setiap hari. Kerana dengan menyebutnya, ia akan meneguhkan hati dan juga memperbaharui iman. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Bagaimana kami nak perbaharui iman kami ya Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW, akthiru, hendaklah kamu perbanyakkan min qawli la ilaha illallah. Dengan memperbanyakkan apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Nabi kita memperbanyakkan. Maka sebutlah banyak-banyak. Saya zikir, saya takut tak ikhlas, Ustaz. Ramai orang cakap begitu kan. Saya takut tak ikhlas, jadi saya buat sikit je. Nabi kata, akthiru, perbanyakkan. Maka dalam banyak-banyak itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Kita nak zikir 100 kali, 1000 kali, 10,000 kali, silakan. Cuma untuk beramal di peringkat permulaan ini memadai ikut kepada kemampuan. 100 kali. 100 kali. Ini zikir yang awam, zikir yang umum untuk kita amal. Baik, la ilaha illallah. Dalam kita nak mengamalkan zikir, yang ini paling penting sekali. Sebab ada orang kata, saya dah berzikir, Ustaz, tapi hati sama je. Sebab itu, ketika mana kita nak jaga hati kita, ketika mana kita nak berzikir kepada Allah, ada perkara yang mesti kita cabut daripada diri kita, supaya zikir itu memberi kesan yang mendalam. Apa dia zikir, apa dia perkara yang perlu kita cabut? Iaitu kita berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa dan maksiat. Dia kena jalan serentak. Bila kita buat baik, kita tinggalkan keburukan. Tapi kalau kita buat serentak, kita buat baik, kita buat buruk, dia agak susah. Maknanya untuk hudur, untuk hati itu sentiasa hadir kepada Allah agak payah, kerana tidak akan bercampur antara baik dan buruk. Jadi kerja yang kita kena buat ketika kita nak menghadirkan hati kepada Allah, nak mengukuhkan zikir kita, mengukuhkan vaksin hati kita tadi, iaitu dengan kita berusaha untuk meninggalkan apa? Untuk meninggalkan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpama apa? Umpama anjing. Umpama anjing. Anjing ni dia suka dekat mana? Dia suka dekat tulang. Dia suka dekat tulang. Jadi kalau kita masih menyimpan tulang di rumah kita, nescaya anjing itu tetap akan datang. Jadi ulama-ulama tasawuf menggambarkan anjing itu seperti nafsu.
Kalaupun kita berzikir kepada Allah, kita berzikir tetapi menyimpan tulang tadi. Tulang itu adalah dosa dan maksiat kita. Ya, maka nafsu akan terus datang dan terus menggoda. Jadi di situ, ya, bila kita tidak berusaha meninggalkan maksiat, maka agak sukar untuk kita menghadirkan hati kita ketika mana kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni, bila mana kita nak menghadirkan rasa khusyuk, maka antaranya ulama sebut tadi adalah dengan apa? Dengan kita meninggalkan perkara dosa dan juga maksiat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya, tadi zikir tahlil la ilaha illallah. Yang kedua, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga sebagai, kita panggil ia sebagai suatu zikir yang menjernihkan hati dan juga membimbing kita. Bagi kita yang tidak ada guru, untuk kita bersuhbah, untuk kita bersahabat kepada guru kita, untuk kita menjalani jalan kepada Allah Ta'ala, maka selawat inilah guru kita. Kita berselawat kepada baginda Nabi SAW. Dan yang ketiga, kita mengamalkan istighfar. Kita mengamalkan istighfar, yang mana ketiga-tiga ini, la ilaha illallah 100 kali, selawat 100 kali, istighfar 100 kali, kita usahakan mudah-mudahan istiqamah. Kita usaha dulu istiqamah, baru kita fikir nak pergi kepada zikir yang lain. Kerana 3 asas zikir inilah, 3 ini adalah pasak kepada hati kita. Ya, la ilaha illallah, pengukuhan iman kita kepada Allah. Selawat kepada Nabi SAW, hubungan kita dengan Nabi SAW. Dan istighfar, iaitu penghambaan kita kepada Allah, pengakuan sifat ubudiyah kita pada Allah. Maka dengan 3 zikir ini, mudah-mudahan akan melengkapkan perjalanan seterusnya kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah vaksinnya. Vaksin hati kita, zikrullah, 3 jenis tadi. 3 itu adalah untuk merawat hati yang apa tadi kita sebut, hati yang lalai, hati yang lupa kepada Allah, hati yang seringkali membentak, marah dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Maka 3 itu kita amal. Mudah-mudahan zikir-zikir yang lain akan meresap masuk dalam jiwa-jiwa kita. Mudah-mudahan Quran yang kita baca akan terus dapat kita hayati, dan mudah-mudahan dapat kita ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi azan pun dah berkumandang. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada pengajian yang lain, insyaAllah. Jadi buat yang belum follow UAS Tube, nanti boleh pergi dekat Facebook, yang hari ini bersama-sama kita bersiaran daripada UAS Tube. Jadi nanti sahabat-sahabat sidang penonton boleh bersama-sama untuk follow dan like ustaz kita, insya-Allah. Jadi sekadar itu, yang baik datang daripada Allah SWT, kurang lemah ini kekurangan diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada wabak COVID-19 ini, insyaAllah. Jadi sekadar itu yang baik datang daripada Allah, kurang lemah hina kekurangan diri saya sendiri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.